حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab lama kita pakai ni muka surat 5. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, zati dan terbahagi pula mustahil zati itu kepada dua bahagi. Betul ni? Dan terbahagi mustahil zati itu kepada dua bahagi. Pertamanya mustahil zati mutlak, artinya mustahil bagi zat semata-mata dengan tiada ada qaid, seperti mustahil tiada ada Allah Ta'ala, mustahil boleh habis bilangan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Yang keduanya mustahil zati muqayyad, artinya mustahil bagi zat sesuatu yang diqaidkan, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Selama ada zatnya maka tiada batal. Itu lain. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang telah mewujudkan kita dan mengadakan kita di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Nikmat limpah kurnia dia, pemberian dia, ihsan dia juga yang beri kita satu nikmat besar yang kadang kita tak perasan di nikmat, iaitulah nikmat Islam. Yang kita dapat Islam melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi Allah Ta'ala beri kepada kita dengan limpah kurnia dan pemberian dia semata-mata. Dia beri kita kebolehan untuk taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia dengan mudahnya, tanpa ada susah payah pada kita, bahkan daripada kecil terbiasa, teradat dalam keadaan taat. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi pada kita kesedaran untuk belajar, memahami perjalanan agama ni. Dan pula diberi kita kesedaran yang kita menyedari siapa diri kita yang walaupun dah Islam, kita rasa dan faham dan kenal kekosongan yang ada pada diri kita. Dan kita pun tak pernah belajar secara seriusnya apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan, macam mana nak generate iman dalam hati sanubari kita. Dengan kerana itu Allah SWT limpah kurnia dia, diberi kita keinginan, kesungguhan datang masjid, surau, majlis ilmu, khasnya majlis pengajian, nak bicarakan dalam bab mengenal Tuhan, mengenal Allah Ta'ala yang menciptakan sekalian alam ni, dan macam mana nak menjalin hubungan hati sanubari kita dengan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita nikmat demi nikmat, khasnya dapat hadir malam ni untuk solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula kesempatan kelapangan masa berada dalam satu majlis ilmu, majlis yang semua berkat, majlis yang Rasulullah sentiasa perintahkan kita untuk berada di dalamnya.
yang diistilahkan sebagai taman-taman syurga untuk kita bernikmat, menikmati kelazatan, kesedapan, mengenal Allah Ta'ala, khasnya mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa dan masih lagi dipelihara kita daripada wabak dan bencana kat negeri kita ni yang menyebabkan kita masih boleh melaksanakan solat berjemaah, majlis pengajian, walaupun ada lagi pengajian-pengajian yang masih belum boleh dilaksana. Tapi kadar yang ada ni alhamdulillah masih lagi diberi pada kita kesempatan, kesungguhan, keinginan dan nak istiqamah berterusan untuk terus dalam keadaan taat zahir, dalam keadaan batin kita pun sentiasa nak taat, bahkan sentiasa musyahadah hati kita siapa Allah Ta'ala dan dapat mencintai Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah, alhamdulillah. Pelajaran kita adalah sekalian masih bicara buat akal kena ikut. Kita baca ikut tertib kitab ni. Jadi kena ikut susunan dia lah kan. Dan bila kaedah baca kitab ni, apa pelajaran lepas, kena ingat. Pasal itulah kaedah belajar berkitab. Dan guna kitab untuk memorize. Untuk ada reference, ada rujukan, ada tempat tengok, tempat catatan. Apa yang dah belajar dan apa yang bakal belajar. Dan apa yang tak faham tu boleh disoal jawab, didialogkan itu kot bahasanya untuk memantapkan faham kita. Khasnya kita duk bicara ni masih bicara hukum akal supaya akal kita benar-benar matang, waras, bagi bahasanya matured, faham. Khasnya dalam bab ketuhanan, itu juga dalam bab kerasulan, kerana kita nak kena kenal Allah Ta'ala ni bukan berdasarkan kaedah hukum adat. Kita nak kenal Allah Ta'ala, faham Allah Ta'ala ni bukan berdasarkan hukum syarak, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Nak kenal Allah Ta'ala ni alat besar Allah Ta'ala bagi kita, nak kenal dia akal. Akal pun yang kita nak belajar ni adalah disiplin akal yang telah diproses oleh ulama, telah disaring daripada seluruh Al-Quran dan Hadis, melepasi piawaian dan SOP yang cukup bahasanya Ahli Sunnah wal Jamaah, supaya tepat apa yang hukum akal yang dia nak cerita kat kita ni, pembahagian dia, pendetailan dia dengan apa yang datang daripada Al-Quran Sunnah. Dan kalau ada apa-apa yang kita tengok sekali lalu macam bercanggah, macam mana nak synchronise-kan dia, nak tally-kan dia supaya tepat dengan apa yang telah dirumuskan oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Kerana mesti akal yang waras, yang sihat, yang begitu berharga Allah Ta'ala beri kat kita ni, takkan sama sekali akan bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Begitu juga di sebaliknya. Apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis takkan bercanggah dengan hukum akal yang sihat dan waras. Dua-dua tu dia saling memelihara satu sama lain untuk memastikan ketepatan, kesahihan, kefahaman yang ada dalam Quran dan Hadis dengan menggunakan alatan dia, akal. Ini kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau hanya Al-Quran dan Hadis tanpa melalui proses penaklukan akal yang betul, walaupun pakai Quran dan Hadis, sesat. Kalau pakai akal saja pun tanpa ada garis panduan, guideline daripada Al-Quran Hadis pun sesat juga. Jadi siapa dia yang nak pandai betul-betul lah, nak ambil dengan akal, nak boleh mengimbangi antara akal, Quran, Hadis ni? Tentulah para ulama. Dan ulama pun bukan seorang dua. Ulama yang telah istilahnya disepakati atas nama jamaah Lisawadul Azam. Ulama pula mesti tengok ulama yang betul-betul ulama. Bukan saja yang orang title dengan mereka sebagai ulama, yang orang anggap sebagai ulama, tapi bukan ulama. Ulama yang betul-betul ulama
Dan ulama pula memang apa yang mereka bicara itu tepat sungguh macam mana kendaki oleh jumhur ulama. Itu bahasa-bahasa yang selalu disebutlah. Ataupun kebanyakan ulama-ulama di atas manhaj yang betul ni tepat, bahkan berlaku ijma' tanpa ada perselisihan di antara mereka sama sekali. Yang inilah yang kita duk pelajari ni, insya-Allah, supaya faham bagaimana perjalanan kita nak melalui perjalanan akidah yang betul. Walaupun dengan kita berbicara ni hanya tengok macam hukum akal biasa je, tapi sebenarnya ambil rumusan yang telah disaring daripada seluruh Quran hadis di kesimpulan. Okay. Jadi seterusnya kita nak bicara ni dalam pembahagian hukum akal ni, kita nak bicara ni dalam bab mustahil. Mula-mula dulu kita belajar ada istilahnya mustahil daruri, nazari kan? Pandang pada sudut. Ada bab hukum akal untuk kita nak faham mustahil tak mustahil pada Allah Ta'ala, pada Rasul ni. Ada yang istilahnya dengan mudah saja kita boleh capai, boleh faham yang ni mustahil tak mustahil. Ada yang susah. Ada yang susah. Bukti susah tu juga kita telah buktikan dulu. Pasal ada orang yang tersesat. Ada orang walaupun tengok cerdik satu sudut, tapi bodoh satu sudut. Kerana bab akidah yang boleh menyebabkan sesat. Dalam bab akidah, walaupun dalam bab akademik yang lain, bab matematik, sains, apa pandai. Nak menunjukkan panduan untuk menggunakan akal waras tepat macam mana mengikut manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah ni mesti mendapat disiplin yang sangat lurus, ketat. SOP dia lagi ketat daripada SOP masuk masjid, pakai mask, ambil suhu. Lagi ketat pada dua. Pula tu mesti berguru, mesti dengar. Mesti pula daripada guru yang betul. Allah. Mesti ada SOP yang tepat itu. Dia tak boleh dengan baca buku je. Kalau boleh baca buku, tak payah ngajar masjid surau lah, bagi buku pakai baca semua lah, menilai lah masing-masing. Macam mana pula gitu? Bukan semua orang ada keupayaan untuk menilai. Bukan semua manusia mempunyai keupayaan untuk membaca. Ada orang kata kita ambil terus pada Quran hadis. Berapa ramai orang yang ambil terus pada Quran hadis sesat. Bahkan orang sesat-sesat pun ambil dalil semua pada Quran dan hadis. Wahabi ambil dalil Quran hadis. Syiah ambil dalil Quran hadis. Liberal pun ambil faham Quran hadis. Fahaman dulu panggil apa? Islam rahmatun lil alamin. Quran hadis. Main. Islam hadari. Quran hadis. Islam liberal, Quran hadis. Cerita apa? Kalau bab politik pula, bab ceramah pula, yang fahaman kemelayuan ni pakai Quran hadis juga. Yang satu ni pun pakai Quran hadis juga. Yang geng tak mau sembahyang pun pakai Quran hadis juga. Tu tak nak cerita kan? Satu dia mesti atas disiplin yang betul. Jadi antara kita bicara dalam pembahagian bab mustahil ni, daruri, nazari, pembahagian pun sama macam pembahagian hukum akal dulu. Akal pun ada daruri, nazari. Dan yang kita dah lepas ni juga ada dua pembahagian, ada lagi pembahagian pandang pada satu sudut. Iaitulah ada yang asal dia dah mustahil, ada yang dia bukan mustahil asli kan. Mustahil yang tak asli ni maksudnya dia bukan asal mustahil, dia asalnya harus saja. Tapi dia jadi mustahil disebabkan janji Allah Ta'ala. Ada wa'dun, ada wa'id dia. Ada mustahil yang dipanggil, yang tu kita dah belajar lepas, yang dipanggil mustahil li ghairi. Dia mustahil akli li ghairi. Yang tu saja recall balik, aku dah belajar. Yang kita nak sambung ni yang kedua lah. Yang namanya mustahil zati mutlak. Dia kata yang keduanya mustahil zati, artinya mustahil bagi zatnya. Tu terjemah. Apa maksud mustahil bagi zatnya? Maksudnya perkara mustahil tu, diri perkara mustahil tu memang mustahil dah. Diri perkara mustahil tu memang diri tu sendiri adalah mustahilnya. Akal tak boleh terima sama sekali. Kalau mustahil yang dulu kita belajar sebulan dah lah. Namanya mustahil dia ghairi. Maksudnya perkara tu mustahil, tapi asalnya bukan mustahil. Sebut pilah sekali lalu, misalnya bab
Mustahil orang kafir masuk syurga. Orang kafir yang sampai seruan Islam masuk syurga. Mustahil. Kenapa mustahil pula? Kan hak Allah Ta'ala dia nak masukkan orang kafir dalam syurga ke neraka. Memang asalnya itulah. Asalnya itulah. Begitu juga orang beriman, dia nak buruh dalam masukkan dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Kalau ikut hak dia, dia yang buat apa beriman tak beriman, hak dia nak masukkan orang beriman dalam syurga ke neraka, nak bagi kekal kat mana pun ikut dia lah. Memang asal hukum macam tu. Tapi berdasarkan Al-Quran lain, hadis lain, kesimpulan dia macam mana? Takkan sama sekali Allah Ta'ala akan mengekalkan orang yang ada iman, walaupun iman dia sebesar zarah, duduk dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Mustahil. Tu. Asalnya harus. Boleh jadi mustahil pula. Pasal apa? Pasal dah diselesaikan. Semua Quran hadis. Tak orang kata bias hanya tengok hadis-hadis atau ayat Quran yang hanya menyokong untuk mengatakan harus. Tidak. Tengok semua lah. Selesaikan dia dah. Atas disiplin ilmu Quran hadis ni dipanggil ada nasikh, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, mana muawwal, mana muhkam, macam-macam tuan-tuan. Pula tu semua dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Pula tu bukan senang nak tengok tarikh, tak tarikh, sabab nuzul, sabab urut hadis. Macam kamuk kepala kita kalau kita cari sendiri. Kita pula bukan pakar pula tu. Nak kena belajar Quran dulu, nak kena belajar hadis dulu. Quran pun bukan baca je, nak kena faham. Nak faham pula bukan satu wajah kiraan, semua wajah kiraan. Bukan senang kan. Tak dan mengaji habis apa, mapuh dulu. Macam tu kot, saya nak tunjuk kata besar ilmu Islam ni. Saya pun bawa balik daripada Ipoh ni. Ada tempat yang saya duduk lani berehat apa. Selalu duduk tempat lain. Ni kali pertama duduk tempat ustaz ni. Ustaz ni duduk banyak mengajar Quran. Dia ustaz yang memang rajin lah. Kalau dalam Perak ni, ni antara ustaz yang lapisan muda pada saya lagi. Dia banyak ilmu, ambil sanad-sanad Quran hadis. Mana Quran hadis pula? Quran khasnya, pasal dia hafiz. Mana guru yang pakar-pakar Quran tu, dia pergi buat apa? Jumpa talaki sampai 30 juzuk khatam, ambil sanad. Dan mana-mana guru yang dia pergi jumpa ni, dia bagi tahu dekat PA dia yang ngurus apa-apa dengan syekh mana main Malaysia ke, yang main Malaysia suku, pergi dia akan berjumpa syekh ni. Bila jumpa dengan dia ni, pasal menunjukkan kesungguhan dan keahlian dia dan minat dia begitu, memang dia ni layak lah istilahnya untuk diberi keutamaan. Datang Malaysia ni hantar program, jemput pergi sana kemari untuk datang menceramah sikit, waktu baca Fatihah, bagi orang dengar ni bacaan Fatihah betul, kamu semua ikut. Lepas tu manilah bacaan Fatihah yang betul. Padahal dia je baca betul, orang lain belum tentu baca betul. Bacalah macam mana saya baca. Bukan semua orang boleh tiru macam mana dia baca. Dia ni pergi jumpa, waktu bagi tahu kata dia nak talaki Quran. Syekh tu test dia, dengar dia baca, kata dia semua program tangguh. Saya nak bagi tumpu kat dia, bagi khatam kat dia. Saya nak cerita apa? Nak kata nak mengaji tu. Itu pun mengaji sanad. Dia mengaji, saya nak cerita tu. Tapi saya cerita tu sampai habis lagi. Cerita Quran aja. Nak kata banyaknya kita punya tanggungjawab belajar kan. Baca Quran pun kalau kita tengok kita punya sanad, silap bacaan Quran kita tak sah pun. Salah. Khotok jali memang mungkin tak ada. Khotok khafi berlambak-lambak lagi. Makhraj huruf, sifat huruf. Allah. Kalau tengok waktu tuan, kerdilnya kita dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya kena belajar. Macam mana pun tu ilmu baru baca Quran. Yang kita nak belajar ni bukan ilmu baca tau. Ilmu akidah ni. Bukanlah maksudnya nak mengepikan ilmu bacaan Quran ni. Tak. Quran tu benda besar dah. Itu ilmu baca pun ada disiplin ilmu nak mengambil dia. Sangat ketat tu. Kalau nak turunkan ilmu Quran pun, nak bagi sanad, bukan boleh bagi sanad bodoh-bodoh aku bagi sanad, kau bacalah Quran. Bukan macam tu. Kena baca 30 juzuk. Khatam daripada awal hingga akhir. Baca dengan tak ada khotok walaupun khafi. Khotok jadi je kan sebang.
Itu bawa bacaan. Kita nak belajar ni tauhid kan. Kalau boleh mengaji ni jangan ada syirik walaupun syirik khafi. Syirik jali lagi lah tak boleh. Kalau nak sebut khafi dan jali tu. Kufur. Jangan ada kufur walaupun kufur khafi. Kufur tersembunyi yang kita tak sedar yang tu adalah kufur. Ngaji elok-elok. Jangan ada silap langsung nak tu. Kalau ada silap pun kita sedar kita silap dan kita bertaubat mengakui kesilapan batin kita khasnya. Yang ni adalah salah. Kita nak bertaubat memang mengakui, mengisapi sungguh. Dan orang kata apa? Rasa galat sungguh, ya Allah, aku ni salah ni, ampunkanlah aku. Kalau kau tak ampun dengan aku, siapa lagi nak ampun dengan aku? Pasal tiada yang boleh mengampun melainkan engkau je, ya Allah. Makhluk, apa boleh buat makhluk? Rasulullah pun, kalau dia nak beri syafaat pun, syarat dia, aku ada iman sah dengan engkau dulu, ya Allah. Kalau iman aku dengan kau tak betul, Rasulullah tak akan boleh ada license untuk bagi syafaat kita. Mesti akidah kita dengan Allah Ta'ala betul dulu. Rasulullah dia akan bagi syafaat hanya pada orang-orang yang nak beriman ni. Orang tak ada iman, orang mati kafir dalam keadaan tak menerima la ilaha illallah. Tak boleh nak terima, tak akan boleh terima syafaat Muhammadur Rasulullah. Rasulullah nak bagi syafaat ke dia yang kekal abadi dalam neraka selama-lamanya, nak masuk dalam syurga, tak akan berlaku. Mustahil akli. Waktu belajar akidah bukan main-main. Satu benda-benda yang kita duk belajar dalam akidah satu nak faham tu bukan benda kecil-kecil kan. Kena faham sungguh pula tu. Yang mana yang salah ni kena prevent dia betul-betul, pelihara dia sungguh, cegah dia sungguh-sungguh, elakkan dia sungguh. Kalau terjebak juga, terjatuh juga, kena juga, taubat sungguh-sungguh. Taubat pun dengan rasa memang ni salah ni. Bukan taubat bodoh-bodoh, buat macam ampun dosa tapi tak rasa bersalah pun. Na'udzubillah. Allah Ta'ala lapangkan dada kita, cerahkan fikiran kita, fahamkan pada kita betul-betul buat akidah ni. Pasal orang yang memang faham akidah je yang akan sensitif dalam buat akidah. Orang yang tak faham dalam buat akidah, pada dia rosak akidah hanya tak ada apa-apa. Baik. Jadi lepas kita dah belajar, antaranya bab tu lah. Asalnya perkara itu harus saja terpulang pada Allah Ta'ala, tapi berdasarkan janji Allah pula, sifat dia tak pernah memungkiri janji. Keputusan dia mustahil orang yang mati kafir dah mati pula dalam keadaan dah sampai surah Islam tapi dia enggan masuk Islam, mati kafir, memang kekal abadi selama-lamanya, mustahil akan ke syurga sama sekali. Sekalipun atas syafaat Nabi, pasal tak akan boleh dapat syafaat. Syarat syafaat masih ada iman. Sekalipun Allah Ta'ala kenaki, takkan ada kehendak Allah Ta'ala punya nak memasukkan orang kafir yang sampai suruhan Islam, yang mati dia tak mahu masuk Islam, Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam syurga. Takkan ada sama sekali. Engkau Tuhan ke? Bukan kita Tuhan tu, tapi itu keputusan Allah Ta'ala. Yang kita hidup mati dia tak akidah itu. Akidah mana? Akidah yang ni lah. Nak faham? Ni lah akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Keputusan macam ni, kita wajib pegang macam ni. Hidup mati kita dia tak akidah ni. Kalau kita tak ada akidah ni, mati kafir pun tak apa. Kalau Allah nak bagi masuk kita dalam syurga, dengan rahmatnya dia boleh bagi masuk. Kalau itu apa hidup je lah. Apa cara kau nak hidup macam tu? Itu ajaran akidah Islam. Macam tu ajaran Islam. Jaga tu. Yang tu Allah. Zaman sekarang tu memang penyelewengan buat akidah ni, ya Allah. Mudah tak ada pelihara kita semua. Amin. Baik, jadi seterusnya kita nak tengok ni adalah pembahagian mustahil. Nama dia mustahil zati. Bila mustahil zati ni maksudnya mustahil pada zat. Maksudnya pada zatnya, diri perkara tu mustahil dia ada. Dan dia kata mustahil zati ni terbagi pada dua. Ada nama zati mutlak, ada nama zati muqayyad. Bahasa panjang dia mustahil akli zati mutlak. Yang kedua tu mustahil akli zati muqayyad. Dua akli itu apa? Pasal nak menunjukkan proses nak memahamkan dia, alat yang kita pakai ialah akal. Kayu ukur yang kita nak pakai, nak menilai, nak memahamkan dia adalah akal. Dan akal pun, saya sebut awal-awal tadi, kita sebut akal tu atas dia alat. Tapi akal ni bukan semata-mata akal yang telah diambil daripada rumusan daripada semua Quran hadis berdasarkan apa yang dia nak bercara, dia buat kesimpulan ni dah dan telah diakui, diiktiraf
disepakati, telah diijma'kan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, pertamanya yang dipanggil wajib mustahil zati mutlak. Terjemahnya mustahil bagi zatnya semata-mata. Maksud mustahil bagi zatnya semata-mata, maksudnya diri perkara yang mustahil tu, diri dia sendiri adalah mustahil, yang tak boleh diterima akal sama sekali perkara ni. Dia memang menyanggahi daripada seluruh Al-Quran hadis, dengan rumusan dan parti dia menyanggahi isi Al-Quran dan hadis. Satu dipanggil mustahil. Contoh macam mana? Seperti mustahil tiada ada Allah Ta'ala. Nak kata Allah Ta'ala tak ada, mana boleh? Ya. Sekalipun misalnya kalau orang tanya mana hadis yang terang-terang sebut nak kata Allah tak ada ni mustahil. Ada tak hadis sebut riwayat siapa, Bukhari ke Muslim ke? Dalam hadis tu sebut tak ada Allah Ta'ala ni mustahil. Ada? Kalau cari. Nak faham tak saya cakap apa? Ada? Faham tak? Memang tak ada hadis tuan-tuan akan jumpa tak ada Allah Ta'ala ni adalah mustahil akli zati mutlak. Apa saya jumpa gitu, ayat gitu, penyataan itu memang takkan ada. Ataupun ayat Quran, mana-mana ayat Quran, teks dia sebut tu, tak ada Allah Ta'ala adalah perkara mustahil akli. Mana ada gitu? Mana ada? Pasal kita bicara ni, yang ni yang kata, dia adalah rumusan, formulasi, ambil kepada seluruh Quran hadis, yang memang tak mungkin dan takkan boleh diterima sama sekali kalau ada sesiapa mengatakan dan mengiktikadkan Allah Ta'ala ni tak ada. Pasal tak ada Allah Ta'ala ni tak boleh diterima akal sama sekali. Okay. Jadi kalau ada orang yang masih pahamannya tak ada Tuhan, free thinker, atheist, macam mana? Bahasa mudahnya, go to hell lah you. Yang tu lah. Tak usah layan lah orang macam ni. Siapa? Orang gila pun kita boleh tanya orang butan, yang ni kita boleh tanya ramai. Walawak bodoh sikit lah tu kan. Apa maksudnya kita boleh tanya ramai? Orang ni kalau dia nak berhujah, dia nak bercakap pun kita tak layan. Maksudnya apa? Orang sivil, orang gila, mana boleh dengar percakapan dia? Kalau kita kata kita kena lani zaman kita kena apa? Kena berfikiran terbuka sikit. Kita kena ada sifat lapang dada, mendengar pandangan orang lain. Kepala otak kau mendengar pandangan orang lain, benda yang memang salah. Kefahaman kata tak ada Tuhan, menganggap kejadian alam ni nature, betul kita nak bagi dia menceritakan pandangan dia untuk kita mendengar pandangan dia dan kita menilai sama-sama apa yang dia cakap tu. Betul tak gila ke? Ada macam ni punya fahaman dalam tambangan ni. Betul ke ada? Memang betul ke saya cakap ni? Ke saya je seorang ajar macam ni? Memang ada, betul kan? Kalau kita ni misalnya ahli sunnah wal jamaah, tengok ada Wahabi misalnya. Sepatutnya Wahabi ni buat macam mana? Macam saya sebut tadi, buruh Tanjung Rambai. Tak pun Tanjung Lengkuas, buruh satu lagi. Tanjung Rambai ni tadi free thinker ni. Tanjung Lengkuas mana? Game Wahabi ni. Macam apa? Tak usah pergi bercakap langsung. Ada Tuhan tak arah gila tau. Fahaman apa ni? Sepatutnya tak boleh pergi bercakap lah. Katuk lah. Bagi bertaubat lah. Kamu bertaubat apa buat macam ni, bubur dalam sel, tak ada siaran langsung apa, harta dia semua beku kan, anak dia, isteri mau pisah kan, kerajaan lah kena buat, kita bukan ada kuasa. Tapi sepatutnya macam tu lah. Kalau orang COVID-19 pun bukan ada akidah dia rosak, dia cuma dijangkiti virus kan. Dia pun tak nak rosak macam tu, tapi Wahabi jangan tak tahu, dia pegang macam tu, dia rosak, dia merosakkan orang lain. Dan dia akan pengaruh orang lain untuk orang ikut dia. Dan dia tu pun susah sungguh kita nak patahkan balik ikut akidah yang betul. Patutnya tu dia kata kena kuarantin dia, buruh Tanjung Lengkuas tu. Yang Syiah pula buruh satu Tanjung lagi. Gila masa gitu dah. Masa dah ada Tanjung Rambutan tu, satu saya sebut Tanjung Rambai, Tanjung Lengkuas, Tanjung Serai. Tak ada pun buruh bagian Serai, bagian Lengkuas. Buruh satu lagi saja. Itu arwah style, arwah Patih ni dua kan dia sebut. Pada bagian Serai bagian Lengkuas. Style dia, saya teruk sikit lah style dia tu. Jadi saya nak sebut tu mengenai ada benda yang memang dah mustahil dah dalam kitab syarak kita. Kalau ada orang yang ada pahaman yang salah ni, kita tak boleh bagi ruang langsung untuk dia nak menyebarkan pandangan yang salah tu. Pasal pandangan yang salah tak boleh nak dilontar dalam masyarakat. Pasal apa?
Pasal benda yang salah ni bila dilontar, Imam Syafi'i pernah bagi pesan, dia kata, laisa min saqitatin illa laha laqitatun. Benda, tak ada benda lah yang bertabur di jalan, pasti akan ada orang yang kutip. Kutip ke? Sampah pula ni orang kutip, plastik, orang kutip plastik, botol, orang kutip botol, kotak, orang kutip kotak, semua orang kutip. Kan? Bangkai pun orang kutip lah ni. Siapa yang tanya saya lah, tapi dia kata, tak ada benda yang jatuh, melainkan mesti ada orang kutip. Tak ada pun majlis banjaran kutip. Tu bahasa tu kata kiasan tu, satu isyarat yang menunjukkan masalah sampah satu, benda jatuh satu. Istilah jatuh tu apa? Benda yang salah, walaupun salah, ada orang akan ambil pendapat salah tu dia pakai dan dijadikan pedoman hidup, dan dia kata yang ni pandangan ni betul. Bila kita cakap tak betul je, jangan terlalu taksub. Macam tu lah. Jangan terlalu taksub dengan pandangan kamu. Buka minda sikit, kena berlapang dada. Yang ni pendapat. Masing-masing ada pendapat. Faham tak? Hancur kita. Kalau macam ni menyakit dah. Dia ada bab yang boleh istilahnya berlapang dada. Engkau mazhab Syafi'i, kita mazhab Hanafi, boleh berlapang dada. Tapi dalam bab akidah, khasnya atas nama yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana boleh berlapang dada. Okay, prinsip kita dah diajar dalam Quran, walaupun ayat ni ayat mansukh. Lakum dinukum waliyadin. Hakmu, hakmu, hak aku. Mana ada kompromi langsung. Kalau hamnya upacara ni pergi tokong, mana boleh kami pergi tokong kamu? Mu nak pergi masjid tak apa, boleh gagah lagi. Tapi kami nak pergi tokong mu, sorry lah. Ada bab yang mana boleh nak ada tolak ansur, ada toleransi, ada tolerate, ada toleran dalam bab itu. Mana boleh? Ajaran siapa ni? Ajaran Islam mana? Tapi ada zaman ni ramai orang dah bercakap dengan ciri-ciri toleransi macam ni, pasal nak tunjukkan Islam ni agama yang moderation. Kita bukan terlalu ekstrim untuk mendengar pandangan orang lain. Woi, gila kau. Kita tak ada masalah nak dengar pandangan orang lain kalau baru nak dengar pandangan dia. Tapi kalau benda yang memang nak salah, tak ada masa nak dengar pandangan kau. Pasal dah memang salah. Kami dah tahu dah kau siapa. Kau ubi, kami dah kenal kau punya pahaman macam mana. Kalau nak debat pun, tak ada debat-debat dah. Debat misalnya, adakah zina haram atau tak haram dalam Islam? Boleh tak buat debat? Kenapa? Dah memang haram lah. Takkan ada satu jalan untuk melonggarkan dia walaupun dia bawa main Quran dan hadis. Tajuk tu, bukan tajuk, batal kan program tu. Buat debat, Allah benarkah dia di atas aras ataupun tidak? Boleh tak buat debat? Kepala otak kau. Satu, saya tak setuju dulu kelahi dengan kawan tu dulu. Ada yang nama apa? Salman dulu kan. Ada dia orang atur kan, bagi surat jemputan hantar kat rumah saya pun. Buat tajuk lah tu. Gila buat tajuk tu. Bila tak setuju kata dia, ni Ustaz Amar ni al-lari kata dia. Lari kepala otak kau. Jadi. Boleh faham? Saya sebut apa? Kalau nak tajuk itu sebelum bahas tu baik buat tajuk ini. Buat tajuk zina adakah halal atau haram mengikut syariat Islam. Buat tajuk tu. Aku yang belah kata haram, kau cakap yang belah halal. Saya punya, saya kalah pun mesti saya betul. Dia benar pun mesti dia salah. Entah faham saja apa? Adakah benar Allah Ta'ala di atas aras ataupun tidak? Yang kata tidak tu, bagi kat saya. Yang kata benar tu, kau. Dia benar pun. Hebat dia bercakap. Saya ni nampak bodoh, lemah. Ya. Dia kutuk macam kat saya. Kedepak kedebu. Walaupun saya kalah, saya menang. Walaupun dia menang, dia kalah. Entah faham saya cakap apa? Tak perlu debat. Ketuk lagi apa? Serupa macam masalah zina tu. Kalau zina tu kau tak faham, sepatutnya lagi faham daripada faham bab zina tu berbanding dengan faham masa Allah kata Allah tak arah itu. Sepatutnya lagi tegas fahaman mustahil tak arah tu daripada nak kata halalnya. Nak kata halalnya zina tu. Gila. Ataupun dibuat debat esok, debat tu lalu tu kata dia, zina yang ada premis daripada kerajaan yang berdaftar mendapat license daripada kerajaan yang mengamalkan dasar demokrasi di atas majoriti yang menyokong untuk pelaksanaan zina, maka yang ni adalah zina yang halal. Jangan tak tahu tuan-tuan, esok ada bahasanya tu.
Macam mana judi halal ada sekarang? Orang tak tahu. Apa judi halal? Sebut. Ada lesen. Hak kena tangkap tu apa siapa? Arak ada arak halal ala haram kan? Ala halal haram mana? Tak payah juga. Jangan tak tahu benda pahaman tu dah ada. Dah ada. Polis pun tak boleh buat apa katanya. Yang ni ada lesen. Tanam musangking. Pula saya mula cerita macam-macam ni. Yang kita baru tebang 2-3 pokok, dia pacak itu menceroboh 10,000. Penjara setahun. Mampu ya? Yang ni tanam sampai jual dah hasil musangking. Kita tu, kita teroka, kita tanam, kita tak apa. Kita sendiri mohon tak pernah dapat geran pun. Sampai 20 tahun, 30 tahun. Tiba-tiba yang ni tak pernah mohon, tiba-tiba dapat geran. Boleh. Ada akal waras kita yang boleh berfikir tu. Mesti something wrong dah. Ada sepatutnya tak payah bagi dia bercakap pun. Diamkan je, silentkan je. Tangkap je pun pakai jarang. Baik. Jadi antara dia bagi contoh ni, mustahil. Tak ada Allah Ta'ala. Mustahil. Macam mana mustahil Allah di aras? Mustahil juga Allah Ta'ala bertempat. Mustahil Allah Ta'ala berjuzuk anggota. Dah lama dah ulama bahas dah. Sedarai tu dah siap dah satu apa dia. Boleh dia orang kata apa? Pergi robak balik, kata dia yang ni tak betul kerana ada ayat Quran mengatakan Allah Ta'ala duduk atas aras. Apa ni? Dan dia pula mendakwa dan wawarkan bahawasanya Allah Ta'ala atas aras ni adalah akidah salah. Salah dan kalah mengatakan mustahil atas aras. Satu kalau nak cerdik sikit katanya ni, ada ayat Quran yang dia sebut selalu tu lah kan. Ar-Rahman al-Arsyis tawa. Misalnya. Saya nak sebut tak mustahil. Mustahil Allah Ta'ala bertempat. Mustahil di atas aras. Kalau yang tu dia kata dalil Allah Ta'ala atas aras, ada ayat Quran, Amintum man fis sama. Ni pun dalil yang selalu dia orang sebut lah. Ataupun hadis jariah yang dia kata Rasulullah tanya, Ain Allah, kawan tu jawab, fis sama. Tu dalil kata dia Allah Ta'ala duduk di atas aras. Nanti saat. Kata dia. Kamu kata atas aras ni. Dalam hadis tu, dia kata fis sama. Bukan alal ars. Fis sama. Tolong jawab dengan terang dan jelas atas akidah yang kau dah ada. Allah di aras ke fis sama, alal ars ataupun fis sama. Ya. Tu ya. Kamu menunjukkan civil ni dia punya pahaman tu. Tak ada banyak Quran. Banyak-banyak. 2. Alal ars ke fis sama? Ya. Tuan boleh jawab. Dia kata pihak dia orang. Boleh. Kalau dia kata fis sama, alal ars tu nak buang mana ayat Quran tu? Kalau dia kata alal ars, fi sama tu nak buang mana? Dua-dua ayat Quran. Tak beriman kafir. Macam. Ataupun waktu macam ni, tanya dia dulu, Allah Ta'ala ni berlupa ke tak berlupa? Bagi dia punya akidah dulu kan. Bagi dia tanya akidah dulu. Tanya dulu akidah dulu. Al-Ars kita dah tahu dah faham akidah dia tu. Kita bagi dia tu dia tak jawab. Okey, kau jawab dulu soalan ni. Allah Ta'ala ni lupa ni boleh tak pada dia? Lupa. Mustahil dia lupa. Baik. Kalau Allah sendiri kata dia lupa dalam Quran, macam mana? Takkan Allah Ta'ala kata dia lupa kot. Nasullah wa nasiyahum. Tak tahu terjemah kalau memang kau bodoh tak layak bahaya ayat Quran. Kalau kau kata ayat Quran mana, ayat surah mana, bodoh ayat Quran pun tak kenal duduk surah mana, ayat mana. Takkan tak pernah jumpa. Mubuhat tu dulu. Nasullah wa nasiyahum. Mereka lupa Allah Ta'ala. Nasiyahum. Allah Ta'ala lupa mereka. Tu. Allah Ta'ala sendiri kata dia lupa. Kalau atas aras dia kata je macam mana Allah Ta'ala kata. Tak usah duk spin-spin. Tak usah duk pusing-pusing. Jangan cakap banyak. Full stop. Allah atas aras. Ni Allah Ta'ala lupa. Allah yang kata. Allah lupa. Full stop. Yang tu ke akidah tu. Apa satu dia kata saat atas langit, saat atas aras. Pasal dia pelupa. Macam ni Tuhan yang kau sebab. Saya tak boleh. Saya marah sebut itu. Gila nak marah tu. Saya sebut itu ada pula orang tanya kan. Dia kata apa? Pasal apa Ustaz kelahi dengan ada sama nama? Maulahum tu dulu.
Ustaz tak barang macam tu. Oh, tu lain. Lain apa? Saya duduk tempat dia. Kita duduk majlis dia. Kalau saya barang macam tu, nanti dia ada tohmah kita macam-macam. Terus saya duduk baik, duduk elok je, saya tak kelahi, cakap lebih-lebih pun, dia kata saya macam-macam. Kalau saya tunjuk macam ni, kata dia, ustaz tak ada adab dalam berdebat dan berkelahi. Berakidah je lah. Nak tahu hal dia, buka je video dia, dengar dia kata apa. Untuk pejabat agama pun macam mana? Mulalah sebut pejabat agama pula dah kan. Tak ada ke majlis agama Islam? Tak ada ke majlis fatwa? Majlis fatwa ni duk cerita fatwa COVID, sembahyang berjemaah, penjarakan sosial, itu je ke? Tak ada bincang berakidah apa ni? Berakidah ni kira lah, tak ada apa-apa tu, sikit je. Oh, jangan main tu. Bab ni macam serius sangat. Bab tu tak macam tak serius, macam tak ada kena-mengena je. Buat sekolah takfiz tu, ada anak murid tu, jenuh kita lagi dengan anak murid dia esok. Macam mana boleh dibenarkan operasi? Yang kita duk ngajar pondok, main intip-intip. Yang kawan tu dah terang jelas macam mana akidah dia, tak ada siapa pun mengintip. Tak rasa apa pun, tak soal jawab dia pun, tak panggil pun, bahkan ambil gambar dengan mufti. Mufti pun menyokong saya buat sekolah tahfiz, kata dia. Nak kata apa? Nak kata apa? Ya. Itu mustahil Allah Ta'ala ni tak ada. Tiada ada Allah Ta'ala tu mustahil. Terbalik saya sebut bahasa kita. Siap, Ustaz. Begitu juga kata dia, mustahil boleh habis bilang-bilangan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala mustahil habis. Betul? Allah, sifat kesempurnaan dia atas sebut ulama banyak mana? Wallahu a'lam. Allah saja tahu. Jadi banyak mana? Mana ada angka kita nak boleh bubuk? Ya. Bukan 13 ke sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Itu atas jalan wajib tahu cara tafsir. Satu. Tu pun kaedah bahasa syariah. Abu Mansur Maturidi kita dengar 20 sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Yang tu atas rumusan, formulasi, qawaid. Itu yang pun nak sebut. Formula. Macam mana kita nak ada kayu ukur untuk mengenal pasti. Walaupun kita belajar hanya sekadar 13 atau 20 tu, 13 paling ringkas lah. Kita boleh dah ada kayu ukur untuk menilai perkara ni layak tak layak pada Allah Ta'ala. Mana yang wajib, mana yang mustahilnya. Yang tu wajib belajar. Tapi kalau sebenarnya sifat wajib pada Allah Ta'ala, mustahil. Atas kita bercakap mustahil ni, mustahil pada Allah Ta'ala berapa? Wallahu a'lam. Tak ada angka yang boleh diberi. Untuk kita nak menyebut dengan pasti berapa sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Tak boleh. Mustahil boleh dihinggakan sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Itu yang duk belajar sekali lagi. Itu yang belajar. Yang tu sekurang-kurang atas serumusan semua Quran hadis. Ni formula dia. Yang tu pun ada juga setengah orang ada tohmah dalam babnya tu. Allah Ta'ala ni takkan 20 je sifat dia. Tu tujuan ni nak provokasi tu. Dia nak momok-momok dalam belajar sifat 20 tu. Pasal tu dia cakap macam tu. Baik. Jadi dia bagi contoh ni dua je lah. Tiada ada Allah Ta'ala tu mustahil. Mustahil boleh habis bilangan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Saya sebut macam ni. Mustahil Allah Ta'ala bertempat. Mustahil makhluk boleh beri bekas dengan zat dia sendiri. Tu nak tengok satu tu. Ada senarai ulama' dah sebut tu ada kan. Tapi atas kita sebut prinsip, nak mengenal dia ni antaranya kaedah dia hukum akal. Itu bahasa ni hukum akal. Dan kayu ukur yang diajar kepada kita pun diajar dengan akal yang waras. Sekalipun dia buat datang ayat Quran tu mesti boleh diselesaikan. Tak akan berlaku percanggahan antara ayat Quran dengan akidah kita belajar ni. Tak akan berlaku percanggahan. Pasal akidah ni telah dimurnikan, telah disaring daripada seluruh isi Al-Quran dan hadis. Dan telah diijma' oleh ulama' ahli sunnah wal jamaah. Tak ada siapa yang ingkar. Kalau ingkar, yang tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi silap boleh terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Satu kita belajar disiplin macam ni, disiplin besar. Walaupun kita tak sebut ayat Quran mana, hadis mana, ayat Quran mana, hadis mana, ayat Quran mana, hadis mana, ayat Quran mana, hadis mana. Tapi kita belajar prinsipnya dulu.
Satu tutup guru ulama kita ni banyak ajar awam-awam lah tu, ajar apa? Ajar tauhid. Kita tengok tutup guru kita dulu ajar apa? Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Bukan dia orang tak reti Quran hadis. Bukan tak reti ilmu tafsir, ilmu hadis. Bukan tak reti ilmu sanad, riwayat, dirayah, hadis riwayat. Bukan tak reti sahih, hasan, dhaif. Bukan tak reti. Zaman sekarang ni terbalik pula. Nampak macam dia orang ni reti tafsir hadis, tafsir hadis, tafsir hadis, tafsir hadis. Akidah tak reti. Terbalik ke mana ni? Terbalik. Baik. Jadi yang keduanya dipanggil mustahil zati muqayyad. Asal terjemah tu, mustahil bagi zat sesuatu yang diqaidkan. Itu masuk zati muqayyad. Maksudnya, dia mustahil akal. Dia zat, diri perkara tu mustahil. Tapi untuk kata mustahil pada dia ni, dia qaid di atas mustahil zati yang asal. Tengok contoh dia beri. Semua contoh dia beri ni bukan bab ketuhanan. Tapi dalam bab ukur akal. Kalau susah lagi saya bagi contoh yang lain, insyaAllah. Saya bagi contoh pun contoh mudah. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam selama ada zat. Kena faham jirim tu lah kan. Jirim ni bahasa Inggerisnya matter. Matter occupied space. Setiap jirim dia mesti akan, kewujudan dia mesti mengisi ruang. Prinsip memang macam tu lah. Kalau ni botol, botol macam ni dia panggil jirim lah, contoh kan. Panggil jirim. Jadi dia mesti akan mengisi kadar saiz dia lah. Hatta benda kalau tak macam botol ni pun, benda yang tak nampak dengan mata. Itu kata oksigen. Kalau atas formulasi kimia dia, O2. O2 ialah oksigen dia. Tak faham pun dengar lah. Dah tak faham ilmu kimia. Dah buat apa kan? Tak faham. Macam mana tuan-tuan tak faham jirim ni? Apa benda jirim? Tuan-tuan tak faham bahasa Arab. Saya sebut O2 pun sebut sains. Sains pun tak faham juga. Jadi tuan-tuan nak faham apa sebenarnya? Kan? Yang tu nak kena marah dengan saya. Ada orang tu, ustaz ajar ni sakit kepala belajar jirim-jirim. Aku sebut O2 pun kau sakit kepala kan? Saya sebut orang putih, matter, occupied space. Matter pun tak faham. Maksudnya matter with you. Tu matter makna lain pula. Apa nak cerita ni? Mula sebut macam tu, dia melarat sikit. Jadi asalnya nak sebut, setiap nama jirim ni, walaupun oksigen besar O2, dan dia akan ada keliling kita. Memang keliling kita ada oksigen. Peratusan kandungan oksigen di udara lebih kurang 20%. Keliling kita ni 20% kandungan keliling kita adalah oksigen. Selain benda nitrogen, karbon dioksida hanya 0.03 macam tu je. Karbon dioksida. Lepas tu ada wap air yang ada keliling kita ni. Ada H2O dalam bentuk wap kan. Dalam bentuk wap keliling kita ada ni. Bukan nampak aja kosong, sebenarnya berisi ni. Dan setiap zarah-zarah, molekul-molekul gas ke air ke, dia akan mengambil kadar ruang dia. Yang itulah. Bila dia ada, pasti dia akan mengisi ruang. Mustahil dia ada tapi tak mengisi ruang. Mustahil. Mustahil. Pasal itu keadaan yang tak dapat tidak. Bila sebut nama makhluk, makhluk ni atas kata wujudnya dia mesti occupied space. Ada dia mesti ruang. Allah bukan makhluk. Allah mustahil berada di ruang. Satu tak bahasakan Allah Ta'ala di langit ke, di bumi ke, di aras ke. Di kita ke, dalam kita, subhanallah. Kalau ada tu mesti bukan terjemahan mentah-mentah bahasa tu. Bukan. Mesti bukan macam tu. Dia mesti ada makna yang mesti dipahamkan dengan betul. Jangan hanya faham terjemah zahir. Pasal bukan maksud dia macam tu. Bukan maksud macam tu. Satu kalau istawa alal ars, dia mesti ada makna. Habis-habis tidak kan? Wallahu alam. Ni baru salah. Mengaku je tak reti. Jangan cuba nak bagi hurai pada dia, tambah bagi hurai, Allah atas dah atas lagi. Oh, itu kan dia, itu dah tafsir. Itu tak hurai. Bukan menyerah makna pada Allah Ta'ala. Bukan. Itu bukan manhaj salaf. Bukan original salaf ni tu. Itu manhaj salah. Jadi asal kita bicara mustahil, jirim, di atas ada dia, cuma disebut ni bukan occupied space, tapi atas tak bagi tarikh jirim ni, setiap yang mengambil ruang, tak dapat tidak setiap benda yang nama jirim ni, dia mesti antara benda yang berlaziman dengan dia mengisi ruang,
Benda yang lazim pada dia, mesti dia ada kebolehan untuk gerak atau diam. Salah satu. Dua-dua mustahil. Ternafi dua-dua pun mustahil. Tapi mesti ada salah satu dengan tentu. Jadi kalau tak ada gerak, tak ada diam, ataupun gerak dan diam dalam masa yang sama pada satu yang benda, tak boleh terima akal. Mustahil akal. Dia mustahil akli. Jadi yang mana yang panggil muqayyadnya? Gerak diam itu adalah mustahil selama ada jirim. Jirim, bila adanya jirim, mesti ada pada dia salah satu gerak ataupun diam. Tiada gerak dan diam pada jirim adalah mustahil. Yang mustahil ada gerak diam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mustahil gerak diam. Allah Ta'ala bukan jirim. Yang mustahil bertempat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan makhluk. Allah Ta'ala bukan jirim. Allah Ta'ala bukan matter untuk occupy space. Space tu pun Allah Ta'ala buat. Yang tu ukur akal tu. Pencerahan akal tu. Apa dia? Itu yang kalau faham kita apa yang hal pada makhluk, hal ataupun sifat yang ada pada yang tak selayaknya pada khalik makhluk, kita akan faham mengisi ruang berada di sebelah atas, bawah, kiri, kanan, pihak-pihak atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ni. Yang ni makhluk Allah, mustahil dia berpihak, mustahil dia ada di pihak. Dia Allah, zat dia sendiri mustahil ada pihak kiri, kanan, depan, belakang. Mustahil Allah ada di pihak kita. Mustahil semua tu. Satu ada rumusan-rumusan yang telah dibuat oleh ulama kita, Khazni Imam Sanusi dalam kitab Matan Umum Barahin dia. Bahkan tu antara kitab yang orang ke belakang ni merumuskan seluruh bab akidah. Ni formulasi dia. Tepat dengan hukum akal dan hukum nakal. Tak boleh sanggah langsung. Siapa sanggah? Keluar ahli sunnah wal jamaah. Itu sebab dia sebut dengan jirim ada gerak diam selama ada zat. Kalau nak contoh kita bab zati muqayyad ni macam ni. Cuma saya nak kaitkan dengan ma'ani ma'nawiyah. Kalau tuan-tuan tak faham, ngaji lama sikit lah untuk faham ma'ani ma'nawiyah tu. Pasal tu ada pelajaran juga nak faham macam mana apa dia ma'ani ma'nawiyah ni. Saya nak sebut bahasa orang putih dulu sikit kan. So orang putih blender tau blender. Blender tau blender. Pasal apa alat tu panggil blender? Pasal dia boleh blend. Boleh. Bila boleh blend, alat yang boleh blend, we name it blender. Driver tahu driver? Pasal apa panggil dia driver? Pasal dia drive. Who can drive? We call him driver. Boleh? Boleh tak? Dia driver, tapi dia tak drive. Ya, boleh tak? Kenapa pula? Mana mungkin bagi gelaran driver, tapi dia tak drive? The one that we call drivers, surely he can drive. That's why we call him driver. Boleh? Faham? Kalau alat ni panggil blender, mesti dia boleh blend. Ada sifat blending kat dia. Satu, kita panggil dia is blender. Ni rice cooker. Maksud apa? Maksud boleh cook. Boleh tak? Dia cook, tapi kita tak panggil dia cooker. Alat tu, dia boleh cook. Dia untuk cook rice. Tapi dia bukan rice cooker. Tengok saya buat muka ni. Boleh tak? Ngapa? Tu yang dipanggil mustahil akli, zati, muqayyad. Maksud bila dah dia alat ni boleh cook rice, so tu nak menunjukkan muqayyad tu lah. So we'll call it a rice cooker lah. Kalau a rice cook tak kena. Bila a rice cooker, pasal apa panggil cooker? Pasal it can cook. It's cook. Bila dah cook, dia cook. Tak faham putih, tobat pinggan je lain. Itu je saya nak kata. Dah apa? Pasal saya nak sebut bahasa Inggeris, pasal kata-kata kita belajar bahasa Inggeris. Tu pun tak berapa orang nak boleh telan. Saya sebut bahasa Arab lagi, tuan-tuan tak boleh nak telan. Saya nak sebut tu, saya nak sebut ma'ani ma'nawiyah tadi. Allah Ta'ala sifat kudrat. Quran sebut, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Qadir tu wazan fa'il. Sifatul musyabah bismil fa'il. Bila qadir, sabatalahul kudrah. Main mana kudrat tu? Lah.
Qadir tu maksudnya zatun muttasifun bil qudrah. Iza tasafa bil qudrati fahuwa qadirun. Faham tu? Tadi saya cakap orang putih. Saya tanya orang putih lah. Ni saya cakap Arab. Saya cakap Arab ni. Faham tu? La. Antum la tafhamuna law kana harfan min kalami. Satu huruf pun tak faham. Saya cakap apa? Enak dek. Jadi saya bagi huruf tuan-tuan ngangah tu. Dia kudrat. Kudrat. Dia. Pasal bila faham orang Ta'ala dia qadir, tentu sabit kudrat. Kalau gitu Allah Ta'ala ni, kalau disebut dia buat sesuatu, Allah Ta'ala ni qadara. Bila lagi qadara dia? Azali lagi. Wahwa qadir. Wahwa qadirun. Sabata lahul kudrah. Jadi antara hubungan antara qadir, kudrah, ada qadara. Bila qadara mesti kudrah. Bila kalama mesti ada kalam. Yang ni dia panggil, kalau istilah mantik dia panggil ada dilalah iltizamiyah, ada mulazamah, ada talazum. Tu bahasa Arab lah sikit. Kalau Arabic ni dia ada perkaitan, pertambatan. Kalau dia ada verb, nisbah verb, tentu akan ada sifat pada dia. Dan orang yang buat verb tu mesti selalunya kita sifatkan dia dengan ER tu. Blend, ada blending. So, we call it blender. Paints, painter. Print, printer. Boleh faham saya buat? Tu, tak kerti tobat dengan je saya lain. Tak mungkin printer tapi tak boleh print. Itu printer rosak, buang parit. Jangan. Kita bukan cerita masalah dia rosak, buang parit. Kita cerita masalah penamaan. Tak panggil dia printer, melainkan dia alat untuk print. Dan memang dia ada kebolehan untuk print dulu. Dah rosak tu cerita lain. Kita bukan cerita masalah rosak tak rosak. Kita nak cerita talazum, belaziman, muqayyad. Bila dia printer, maksudnya dia mesti boleh print. Dia pergi print, nak cari apa? Alat apa? Mesti kena cari alat printer lah untuk print. Boleh faham kan? Itu istilah common sense, common knowledge kita dalam bab masalah kefahaman akli. Kalau tuan-tuan tak faham satu pelajaran, tuan-tuan nak pergi belajar, you should meet with a teacher. The teacher will teach you. Boleh faham? Kenapa panggil teacher? Pasal somebody who teach you, we call him teacher. Cukup. Tak faham tu. Tobat mengaji bahasa Inggeris lain. Saya sebut bahasa Arab lagi, tuan-tuan tak pandai pula. Yajibu alaika ta'allum. Alladhi yu'allimuka huwa mu'allim. Wa anta muta'allim minhu. Tak faham? Mana erti apa Arab? Walaupun baca Arab daripada dulu, daripada kecil, dia baca Fatihah apa semua Arab. Arab tak boleh faham. Saya tak pernah belajar Arab pun. Nanti yang bila bagi huraian macam tu, mau tengah-tengah. Banyak benda tak kerti. Banyak tak kerti. Tapi Pak Wahab ni jaga. Dia orang ni semua pakai Quran hadis. Bukan Quran hadis pun. Terjemah Quran hadis. Kalau tak ada terjemah, mampus. Tak faham langsung. Tu pun kalau kena tipu dah terjemah. Dia pun kena tipu juga. Pasal dia bukan faham Arab tu. Bagi dia mentah-mentah Arab tu, dia tak faham. Sikit. Baran disebut itulah. Baik. Yang tu saya bagi contoh kepada ma'ani ma'nawiyah. Satu kalau ada orang tak faham, apa dah bahas sifat 20, ada nafsiyah lah, salbiyah lah, ma'ani lah, ma'nawiyah lah. Kau tak faham, yang dengar, ngaji elok-elok, kau dengar, faham elok-elok, kau nak kutuk macam. Ni ngaji boleh tak? Habis-habis nak kata, ni fahaman falsafah Yunani. Masa bila orang Yunani ada iman? Okey. Maka tiada batal sembahyang. Okay. Yang ni dia sebut nak cerita hukum akal, tapi dia kait dengan hukum fiqh. Ya. Ujung sikit ni, perhabis. Sebelum kita masuk ke depan tu, soal apa makna agama. Tiada batal sembahyang mereka, maksudnya orang-orang musalli yang niat dalam masa sembahyang ni, dia niat hendak memutuskan sembahyangnya. Tengah sembahyang, kalau ada niat, aku nak batalkanlah sembahyang aku.
dengan niat nak membatalkan sembahyang, batal siaplah. Walaupun apa benda yang dia niatkan untuk membatalkan solat dia nanti bila berlaku perkara itu, walaupun belum berlaku perkara itu, umum atas kaedah niat nak batalkan solat, batallah solat. Tengah sembahyang ni, betul lah hujan macam nak turun kan, sembahyang ni. Betul, angin tengah mesti, kalau hujan turun lagi aku nak batal sembahyang, aku nak ambil kain, batal sembahyang siaplah. Batal sembahyang siaplah. Kita sembahyang asar misalnya, orang perempuan lah misalnya. Suami biasanya balik waktu tu, dia tak sembahyang asar lagi. Sembahyang asar, sehari suami kalau bagi salam, aku pergi buka pintu lah. Aku nak batalkan sembahyang aku pergi buka pintu. Aku nak batalkan sembahyang aku, nak pergi buka pintu. Batal siap lah sembahyang. Pasal niat nak membatalkan sembahyang, walaupun tak jadi lagi apa benda yang dia nak batalkan tu, bahasa istilahnya disebut taklid nak batalkan sembahyang, batal sembahyang. Walaupun benda yang ditaklid tu tak jadi lagi. Kalau hujan turun, aku batalkan sembahyang aku, nak ambil kain. Batal siap lah. Itu satu format asas dalam prinsip benda yang membatalkan sembahyang. Kalau kita belajar fiqh, kita akan jumpa tu. Baik. Dia nak cerita apa ni? Dia nak bezakan kita, bab batal ni, dengan ada prinsip macam ni. Masalah batal tu, ada pendetilan sikit. Macam ni. Tiada batal sembahyang mereka yang niat hendak memutuskan sembahyangnya dengan sesuatu yang mustahil pada akal. Kalau dia taklid kan nak batal sembahyang dia, benda yang mustahil pada akal, tak batal sembahyang. Seperti ia niat, aku hendak berhenti sembahyang apabila batu ini sunyi daripada bergerak dan diam. Batu girim, tak ada gerak diam, mustahil. Bila batu ni tak ada gerak dan diam, ada benda mustahil. Dalam sembahyang tu dia ada niat gitu. Yang ni atas kita pakai maklumat dia saja. Tengah sembahyang tu, kalaulah bumi ni tak ada gerak, tak ada diam, aku batalkan sembahyang aku. Tak batal sebenarnya. Pasal apa? Pasal bumi ni atas nama jirim mesti ada gerak dan diam. Nak kata kalau tak ada gerak dan diam, aku batalkan sembahyang aku. Memang takkan jadi macam tu. Nama dia mustahil akli. Mentaklikkan batal sembahyang dengan benda mustahil akli, tak batal sembahyang. Jadi dia nak tunjukkan kita ada dua mustahil di sini, ada mustahil akli, ada mustahil adi. Kalau benda tu mustahil, mustahil pada adat, bukan mustahil akal. Apa beza ni? Mustahil akal, benda mustahil yang memang sama sekali mustahil, tak akan berlaku di sebaliknya sampai bila-bila. Hatta jika dinisbahkan pada Allah Ta'ala sekalipun, perkara tu takkan berlakunya tu. Apa-apa kenyataan atas nama mustahil, dia tak akan berlaku di sebalik. Mustahil akli, maksud saya. Perkara yang mustahil akli, dia tak akan berlaku di sebalik daripada apa yang disebut tu. Maksudnya Allah mustahil ada anak. Boleh tak kalau dia nak buat anak seorang yang selayaknya dengan dia? Mustahil. Boleh tak berubah kenyataan tu akan satu hari nanti kalau dia nak ambil anak ataupun nak buat isteri yang selayaknya dengan dia? Boleh tak? Mustahil. Itu mustahil akli. Takkan bertukar punya kenyataan tu. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila. Pasal mustahil akli, memang takkan jadi perkara tu sama sekali. Sekalipun nak diandaikan ke orang Ta'ala, mustahil sama sekali. Mustahil. Kalau tuan-tuan kata, kalau Allah Ta'ala nak buat seorang isteri, tentulah dia buat isteri yang selayaknya dengan dia. Kalau dia nak buat, apa kedianya? Apa dia? Apa kedianya? Mau nak kapil boleh tak itu? Kesal lah sikit kapil kan. Kita bukan nak mengkapil orang. Tapi akidah itu kufur. Maksudnya apa? Maksudnya dia memungkinkan perkara yang mustahil. Boleh faham tak sebut apa? Inilah dipanggil mustahil akli. Satu, kalau tuan-tuan perhati ada orang duk ajar bab-bab Wahabi ni, antaranya khas macam kita duk cerita, saya sering sebut bab-bab pahaman atas Allah Ta'ala ni. Dia kata macam ni, Allah ada buat arah. Dah dia buat, dia nak duduk atas arah. Apa masalah? Dah dia buat arah, dia nak duduk atas arah. Apa masalah? Tuan-tuan jawab, mana? Dia buat arah, dia duduk atas arah. Gila apa? Untuk Allah Ta'ala yang kata dia duduk atas arah. Nanti ayatmu tak betul. Mu dah kena kencing lah tu. Bukan Allah Ta'ala kata dia duduk atas arah. Istawa bukan duduk. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, sabit istiwa Allah Ta'ala alal ars. Apa makna istiwa? Bukan duduk, bukan berada. Apa makna?
Ada makna. Kalau terjemah bersemayam pun, bersemayam tu apa dia? Wallahu alam. Tu betul. Wallahu alam tu. Wallahu alam tu. Pasal apa? Mesti bukan makna berada, mesti makna duduk. Makna berada dan duduk ni mustahil akli. Tak mungkin. Untuk apa makna dia? Serah makna. Bukan Allah Ta'ala duduk yang layak, bukan duduk yang layak. Ada makna duduk, bukan duduk pun. Ada makna istiwa yang layak. Sabit istiwa. Tapi makna dia apa? Wallahu alam. Serah pada Allah Ta'ala. Ni salah. Yang ni bawa akidah betul. Okey, jadi asal saya nak sebut, nak fahamkan mustahil akli. Pasal ustaz tu mustahil akli, jadikan anak, jadikan isteri duduk atas arah. Mustahil. Pula tu, dasarkan ayat Quran tu sendiri, istawa tu tuan-tuan. Banyak ayat Quran saya pun dah sebut kat tuan-tuan ulang kali, antaranya amintum man fis sama' wa huwa allazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama kita. Allah bersama orang sabar. Allah dekat dengan kita. Arah jauh. Tu macam mana? Berlaku pertemuan, percanggahan. Ayat Quran. Macam mana nak selesai ayat Quran tu? Itu yang kita dah belajar dengan rumusan. Mustahil bertempat pada Allah Ta'ala. Bila mustahil bertempat, tak ni disebabkan dia di tempat walaupun di aras. Kalau sebut pun, mesti ada makna dia. Dah bukan makna dia macam mana terjemahan Zuhair yang difaham. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tanzih siap dah. Siapa? Mustahil akli. Nama dia. Boleh? Faham? Itulah mustahil akli. Girim, tak ada gerak dan diam. Mustahil akli. Kalau lah nak batal semayang tu, kata dia, dengar semayang ni, kalau Allah duduk di arah, aku batalkan semayang aku. Tak batal semayang aku. Kalau orang tu semayang, kata dia, aku yakin Allah duduk di arah. Bukan batal semayangmu dengan mu kali batal Islammu. Kasar sikit lah ayat tu bagi hukum orang kan. Contoh kata kita bukan qadi, bukan hakim, bukan mufti lagi fatwa ke orang. Nak jatuhkan hukum ke orang. Tapi ni rumusan ulama dah sebut. Menyalahi ijma' kufur. Baik. Yang tu mustahil akli. Jadi bila mustahil akli, ada satu lagi nama dia mustahil adi. Kalau kucing aku bela ni bertanduk lah, aku batalkan semayang aku. Batal lah. Kucing bertanduk, lembu bertanduk, tak ada masalah. Kucing bertanduk, soal, mustahil apa? Mustahil adat, batal semayangmu. Hantu orang Melanggu. Bukan mustahil ke Ustaz, kucing bertanduk. Memang perbuatan Melayu kita pun, kan? Mu nak menikah dengan dia, mu tunggulah sampai kucing bertanduk. Mu tunggulah ibarat macam pungguk rindukan bulan. Kalau pungguk, tengok bulan jatuh di atas riba. Kalau bulan jatuh riba atas riba aku batal semayang aku. Batal semayang. Tak kerti menilai tu. Bukan sedang kan nak faham apa ni. Lengur je. Tak kerti nak menilai. Pasal tak faham mana hukum adat dengan hukum akal. Kalau benda yang kita biasa dengar, kita boleh jawab dengan cepat. No? Tongkat jadi ular boleh tak? Kita dah Nabi Musa. Kalau gitu tongkat jadi ular, mustahil apa? Kalau mustahil akal, tongkat takkan jadi ular. Mustahil tongkat jadi ular. Itu mustahil apa? Itu mustahil akli. Tongkat jadi ular, memang dalam sejarah berlaku mukjizat Nabi Musa. Tongkat jadi ular. Itu macam mana tongkat boleh jadi ular? Bukan mustahil ke? Mustahil apa tu? Mustahil adat. Sebab kita nak kenal mustahil adat, mustahil akal pun tak apa nak kerti. Itu yang ramai orang tergelincir berakidah ni. Tak sama antara tongkat jadi ular dengan Allah duduk atas arah, tak sama. Jauh beza, jauh bumi dengan langit. Pasal apa? Ni mustahil akli, ni mustahil adi. Mustahil adi harus berlaku. Walaupun pada golibnya, tuan-tuan ambil mana-mana tongkat pergi cari dalam dunia ni, lempar jadi ular. Buat tak? Memang tak boleh buat jadi. Nak jadi pun ilmu sihir. Ataupun yang mukjizat Allah Ta'ala beri.
Boleh orang Ta'ala buat itu. Yang tu benda mungkin harus. Yang tu yang ada pendetilan nak kena faham mana yang dipanggil hukum adat, mana yang dipanggil hukum akal. Ni asas hukum akidah kan. Satu kita kadang bab ni tak matang. Bila bab ni tak matang, tuan bayang tengok, dianjurkan pula orang awam pergi baca Quran, tak mau pakai Tauhid sifat 20, tak mau pakai fiqh mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, tak mau pakai tasawuf Junaid, Baghdadi, Imam Ghazali. Ambil terus Al-Quran dan hadis. Kita nak yang mantap, direct, tulen, tanpa campur tangan ulama'-ulama'. Nak ambil direct Al-Quran dan hadis. Agak-agak mampu. Ada orang kata, kita ada keupayaan boleh faham 80% Al-Quran. Hanya lebih kurang 20% saja yang susah. Saya bagi soalan macam ni pun soalan susah, beban dah. Nak faham hukum akal dengan hukum adat. Ada orang kata, bukan benda susah nak faham Al-Quran. Kalau kata bukan susah, semua orang dah beriman dah dengan Al-Quran. Abu Lahab, Abu Jahal pun beriman dah. Lagilah Arab Quraisy bila tu, takkan tak faham Quran. Tapi tak boleh beriman dengan Quran. Jumpa Rasulullah depan mata. Nampak mukjizat depan mata. Tapi tak boleh beriman dengan Rasulullah. Mana kata Al-Quran tu mudah tu mana? Ya. Jadi asal saya nak bagi contoh tu, mustahil adat. Yang unta Nabi Saleh keluar daripada batu. Tu mustahil adat. Bukan mustahil akal. Orang mati hidup balik. Mustahil adat. Bukan mustahil akal. Mati hidup balik. Mustahil adat. Ada tak wujud atas muka bumi ni tanpa mak, tanpa bapa. Kalau tu mustahil adat. Bukan mustahil akal. Nabi Adam tak ada mak, tak ada bapa. Siti Hawa tak ada mak, tapi ada bapa. Pasal datang daripada Nabi Adam. Siti berada. Nabi Isa tak ada bapa, tapi ada mak. Kalau Nabi Isa nak dijadikan sebagai anak Tuhan, layak lagi Nabi Adam. Pasal tak ada mak, tak ada bapa, lagi layak untuk jadi anak Tuhan. Nampak juga, Pak? Itu metodologi berfikir. Jadi boleh berlaku lah. Nabi Adam memang tak ada mak, tak ada bapa. Ada anak, ada bapa ni. Yang ni harus. Dia istilahnya, kalau ada, dia kalau berlaku, saya tidak sebut arah ni, dia mustahil adat. Kalau berlaku macam Nabi Isa, dia mesti special case. Atau kena Allah Ta'ala. Kalau berlaku pada Nabi Rasul, mujizat. Macam mana tongkat jadi ular, special case. Berlaku pada Nabi Rasul, mujizat. Berlaku pada Aulia, karamah. Berlaku orang awam, ma'unah. Berlaku dekat orang fasik, sihir. Istidraj. Dan tu hukum adat ni. Kalau ladi lah ada orang dia bawa anak, kata dia, anak ni macam mana Nabi Isa, tak ada bapa. Ni mak dia. Kan? Tak mungkin, mustahil pada adatnya. Kan kata dia boleh berlaku pada Nabi Isa betul ya. Tapi pada engkau mustahil. Mustahil. Pasal apa? Mesti ada bapak dah. Mu buat kerja dengan apa? Kalau cek DNA, jumpa tu. Sikit saya sebut itu. Cuma dia macam mana pun, bukan mustahil akal. Dia mustahil adat. Mustahil adat. Mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab dia. Yang menyebabkan boleh jadi tu. Mesti ada sebab-sebab dia. Apa saya nak sebut tu? Nak beza hukum akal dengan hukum adat. Jadi atas kaedah kita bercara ni, contoh diberi ni, kalau kita nak ta'liq batalkan sembahyang dengan perkara mustahil akli, tak batal sembahyang. Kalau ta'liqkan benda mustahil adi, batal sembahyang. Dia punya jadual simple. Nak memaham dia, kalau mula-mula mengaji, kalau baru berjumpa, memang bukan senang kan. Untuk boleh ada keupayaan untuk memaham mana yang dipanggil mustahil akli, mustahil adi. Kata bab ni jangan kata orang awam. Ustaz pun tak faham. Sorry yang saya sebut bahasa tu. Bahkan saya nak sebut ke ni, jangan kata ustaz. Maulana dia buat pun tak faham. Dia tak faham kata Allah duk atas arah ni mustahil. Dia sendiri bagi huraian kata dia. Allah ni bukan ni arah, kata dia. Allah dempek atas arah ni. Bukan. Allah atas arah ni arah. Allah duk atas pada atas arah ni. Dia siap tunjuk dengan tangan tu macam ni. Saya tiru dia ni.
Dia bagi huraian itu. Maulana apa bodoh? Tak faham. Tu Maulana tu. Kasar sikit lah saya sebut ni. Memang bodoh lah. Tu yang saya kata bodoh. Dia kata, tak ustaz. Duk bodoh kau kan? Bukan bodoh ke jauh. Boleh keluar daripada agama Islam. Cakap itu. Kami. Bukan benda kecil-kecil lah ni. Allah. Stop. Yang tujuan kita tu nak sebut benda yang salah tu, mudah-mudahan harapan dia patah balik, jangan nak sebut dah taubat tarik balik. Dia pun janji lah, kata dia kalau dapat buktikan dia, kata dia tarik balik. Tak ada nak bukti baru mukadimah. Dia mukadimah, saya mukadimah, dia suruh gulung. Mana jadi? Tak faham tu tak benda saya sebut tu. Ada orang ni tak faham benda ni, dia cerita apa tu ni. Tu cerita lain. Itu menyambil nisbah kita bercakap selesai. Satu sikit lagi nak sebut tentang mustahil adat dengan mustahil Allah. Mustahil akli. Satu, zaman Rasulullah, Nabi-Nabi Rasul dulu, ada orang tengok tongkat Nabi Musa. Kita kata mujizat. Kita dah faham mujizat. Alhamdulillah. Ni Fir'aun tu, dia tengok Nabi Musa, tongkat dia jadi ular. Kata dia, hadza lakabirukumul ladzi allamakumus sihr. Inilah orang paling besar duk ajar mu sihir. Ni datuk sihir paling besar sekali. Pasal apa? Ular dia boleh telan semua ularmu. Ularmu tak boleh telan. Ular dia boleh telan. Inilah tukang sihir paling besar sekali. Fir'aun faham apa? Tukang sihir. Dia faham sihir. Kita kata mujizat. Yang tu yang dalam kitab akidah kita diajar bagi kenal antara mujizat dengan sihir. Kena kenal. Apa beza mujizat dengan sihir? Mujizat ni benda yang berlaku mencari adat, dia tak boleh dipelajari. Sihir siapa belajar dapat? Siapa belajar dapat? Nabi Musa pun dia tak tahu macam mana tongkat dia boleh jadi ular. Tangan dia seluk orang ketiak. Uslub yadaka fi jaybika takhruj bayda. Cerah pada matahari. Sihirmu hebat Musa ni. Musa kata sihir. Nabi Musa datang pula dengan Nabi Harun. Inna hadzani la sahiran. Dua-dua ni tukang sihir sah ni. Dah tuduh tukang sihir. Pasal apa? Dia tak faham hukum akal dengan hukum adat. Yang tu harus akal untuk berlaku. Dan berlaku pula. Siapa yang boleh buat itu? Tak pernah ada selama ni. Mesti dengan kena Allah Ta'ala. Tu yang tukar-tukar sihir lain boleh buat ular, tali apa, tongkat pun jadi ular. Itu kita pun kalau ngaji boleh buat. Macam mana dia boleh buat? Tu beza antara sihir dengan mujizat. Yang kata walaupun nisbah hukum tu dia mustahil adat, tapi nak berlaku pada dia di atas ketentuan daripada Allah Ta'ala dengan kudrat iradat. Kalau sihir ni dia bab yang Allah Ta'ala sendiri turunkan malaikat khas atas misi dia mengajar ilmu sihir dan menunjukkan beza antara sihir dengan mujizat. Sihir boleh dipelajari. Masuk boleh dipelajari itu, siapa belajar dia boleh buat. Nak santau orang buat patung macam ni, rupa macam ni, tangan kaki, kan? Puja nama dia macam ni, bahasa kemian. Betul je tak? Ulah. Lihat orang tu orang. Siapa mengaji dapat? Ada syarat-syarat dia yang tanya saya, syarat dia apa? Dari sisi hukum kita pergi belajar haram. Pasal biasanya siapa belajar ni boleh jadi syirik, boleh jadi kufur. Bahkan dia orang jahat. Apa saya nak sebut tu? Nak menunjukkan sedikit perbezaan antara hukum adat dengan hukum akal. Satu, bila Nabi Rasul kata kita semua akan dibangkitkan kembali, ada orang tak faham kata dia, "Aiza misna wa kunna turaban wa idhaman a inna labab'usun aw abaunal awwalun." Kami dah mati jadi tulang repuk, hancur lebur dah ni. Boleh bangkit semula kan? Tok nenek kami yang macam hancur lebur dah dulu, beribu-ribu tahun dulu pun boleh hidup kembali kan? Betul mau. Dia tak faham. Benda tu mustahil adat saja, bukan mustahil akal. Orang Ta'ala ada apa? Kul innal awwarina wal akhirin. Orang dulu, orang kemudian yang akan datang ni, lama jumu'una ila miqati yaumin ma'lum.
Bahkan bab nak bangkit ni, yang kata nak bangkit, mu dulu tak ada, Allah Ta'ala boleh bagi ada. Sekarang mu ada, Allah Ta'ala bagi mati. Lepas tu dah hancur, nak bagi ada balik daripada hak mu, hak hancur tu bagi ada balik, boleh tak? Daripada tak ada dia boleh bagi ada, apatah lagi yang ni dah ada, dah hancur, nak bagi ada gelik lagi lah mudah. Oh tu, itu hukum akal. Nak menunjukkan bahawasanya hukum adat walaupun mustahil adat, tapi sebenarnya harus pada akal. Waktu ada disiplin besar tu, pergi ngaji tu, ilmu hukum adat dengan hukum akal tu. Bila orang tak faham ni, tu yang saya kata, bagi suruh berfikir sendiri, bagi ayat Quran pula, ayat yang sepatutnya mandatory, jangan boleh faham, tak boleh faham dengan zahir ayat. Dia suruh orang awam, dia tengok pergi kaji Al-Quran, pergi kaji sendiri Al-Quran dan hadis, babak akidah. Oh, ramai yang masuk parit, masuk gaung, tergelincir akidah, salah faham daripada Al-Quran dan hadis, mengharus dan memungkinkan Allah Ta'ala duduk atas arah. Sama je dia kata, kalau Allah Ta'ala dah buat arah, Allah nak duduk atas arah, apa kedianya? Selama ke? Lagi dia kata apa? Allah yang kata dia duduk atas arah. Apa masalah? Jangan spin-spin, full stop. Allah duduk atas arah, full stop. Ya Allah kata Allah bersama dengan kita, full stop tu pula kata apa? Itu nak menunjukkan kata, bukan maksud Allah atas arah, full stop, bukan full stop lagi. Bahkan kena question mark. Bukan full stop. Kalau golongan yang Wahab ni memang kita tahu, Allah atas arah, full stop. Jangan spin-spin. Tak. Allah atas arah, full stop. Full stop lah. Allah atas arah. Tanda betul, sebutan salah. Allah atas arah, question mark. Allah atas langit, question mark. Allah bersama kita, question mark. Allah dekat, question mark. Allah bersama orang sabar, question mark. Bukan full stop. Bukan full stop. Allah tak bersempat, tu full stop. Bahkan dimenterikan, boom. Tak ada siapa boleh ubah. Ubah tu kufur. Ada disiplin tu, disiplin. Oh, satu kita ngaji akidah ni benda tegak tu. Baru kita akan faham mana dia, mana boleh, mana tak boleh, mana. Selesai tu, banyak orang jumpa nanti, insya-Allah Allah Taala taufik hidayah kita. Pagi kita dapat iman betul ni. Dalam iman kita pun nipis je. Dengan dia, mudah-mudahan faham kita betul dengan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala dapat kita iman mantap. Yakin Allah Ta'ala hidup hati sanubari kita. Allah Ta'ala tasdik yang benar-benar Allah Ta'ala ni dengan segala sifat kesempurnaan dia. Dan tanzih sungguh-sungguh daripada dia apa yang perkara tak layak dia. InsyaAllah. Sambungan kita soal, apa makna agama? Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.